Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan saya Dayangku Kamaliah Pengiran Haji Kamarudin. Berita-berita utama malam ini. Penganugerahan beasiswa pendidikan belia penggalak kecemerlangan akademik pelajar. Penubuhan Pusat Bantuan TID Rollover membantu melancarkan dan mengurangkan isu-isu berbangkit selepas berlakunya TID Rollover tengah malam ini. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan ini Yang Berhormat Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan memaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perintah bagi Haji Faisal bin Haji Yusof Petail untuk dipecat sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Negara Brunei Darussalam dengan serta-merta. Susulan ini tindakan undang-undang akan diambil terhadap beliau kerana mencabar kuasa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Tarikh berkuat kuasa adalah mulai hari Sabtu 21 hari bulan Jamadil Awal 1446 bersamaan 23 hari bulan November 2024. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengurusan Biasiswa pagi tadi mengadakan Majlis Penganugerahan dan Penandatanganan Perjanjian bagi skim Biasiswa Pendidikan Belia Negara Brunei Darussalam Republik Singapura sesi 2024-2025. Majlis berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Penyampaian sijil penganugerahan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Hajar Ramaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. 6 pelajar dianugerahkan Beasiswa Pendidikan Belia Negara Brunei Darussalam Republik Singapura bagi mengikuti pengajian peringkat menengah di Republik Singapura. Saya rasa sangat gembira, bersyukur dan terima kasih kepada Kerajaan Kuala Duli kerana telah memberi saya peluang untuk menyambung pengajian ke luar negeri. Saya berharap agar dapat berusaha bersungguh-sungguh untuk dapat keputusan-keputusan yang cemerlang dan menjaga nama baik keluarga, bangsa dan negara. Saya berasa sangat gembira dan hendak mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Saya mengharap untuk mencapai kejayaan ketika belajar di Singapura. Saya amat bersyukur dan gembira. Saya berharap saya akan menambah pengalaman dan pengetahuan dan juga mengeratkan silaturahim dengan pelajar-pelajar lain. 166 pelajar Sekolah Al-Falah Sungai Akar dalam tadika 3 dan tahun 6 menerima sijil semasa ihtifal penutupan penggal akhir tahun 2024. Majlis berlangsung di sekolah berkenaan di Sungai Akar. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Majlis diserikan dengan persembahan Mari Bercerita dalam 3 bahasa, lagu dan sketsa.
Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama mengadakan pertandingan kuis Hijrah Mu'alaf peringkat akhir. Majlis berlangsung di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Kuis yang diadakan dengan kerjasama Radio Televisyen Brunei dan disokong oleh Bank Islam Brunei Darussalam serta Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei antara lain bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kefahaman tentang agama Islam. Pameran seni semata menampilkan karya pelajar termasuk karya animasi seni digital. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Dalam meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan kesihatan mental, pagi tadi diadakan ceramah kesihatan mental Minds in Motion. Acara berlangsung di sebuah hotel di daerah Tutong. Hadir Dayang Nur Hamidah binti Haji Hamidun, Timbalan Setiausaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga hadir Awangku Arif Anwar bin Pengiran Haji Ahmad, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Ceramah kesihatan mental antara lain membincangkan tentang pengetahuan asas kesihatan mental dalam kalangan masyarakat. Sempena ulang tahun ke-23 dan Hari Antarabangsa untuk Orang Kurang Upaya, Semata Brunei menganjurkan pameran seni sehari dengan tema Autism, The Enigma of a Beautiful Mind. Perasmiannya diadakan petang tadi di Semata Age di Kampung Mata Gadong. Perasmian pameran seni disempurnakan oleh Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin, Setiausaha Tetap Belia, Kementerian Kebudayaan dan Sukan. Pameran seni menampilkan lebih 130 karya daripada setiap pelajar, antaranya termasuk lukisan, lakaran dan animasi karya seni digital. Selain mempamerkan karya, pameran juga membantu mengumpul dana bagi perkhidmatan semata. Para pelanggan yang menggunakan meter berjenama Star, Inhi dan Plessy yang belum mendaftar bagi penukaran meter-meter disaran menghubungi syarikat Unified Smart Metering Services USMS Sendirian Berhad untuk penjadualan penukaran meter bagi memastikan kelangsungan bekalan elektrik. Jabatan Perkhidmatan Elektrik JPE dalam siaran medianya menjelaskan bagi mengurangkan impak TID rollover kepada pelanggan-pelanggan yang menggunakan meter prabayar seluruh negara yang akan berlaku esok 24 November, Pusat Bantuan TID rollover telah ditubuhkan dan beroperasi sehingga hari Sabtu 7 Disember 2024 selama 24 jam setiap hari. Dengan melibatkan gabungan agensi kerajaan iaitu JPE dan agensi-agensi swasta seperti USMS Sendirian Berhad dan Talian Darussalam 123, pusat bantuan tersebut akan membantu melancarkan dan mengurangkan isu-isu yang berkemungkinan berbangkit selepas berlakunya TID rollover. Bagi pelanggan-pelanggan meter prabayar elektrik berjenama Actaris, Conlock, Landis GYR dan Star SDS Upgraded yang belum melakukan prepaid meter receipt bolehlah mendapatkan kod receipt di meja bantu di semua cawangan JPE seluruh negara yang juga beroperasi esok dan 1 Disember bermula 8 pagi hingga 3 petang. Pelanggan boleh mendapatkan kod reset melalui laman sesawang rasmi JPE dan menekan butang TID rollover dengan memasukkan nombor meter dan kod reset yang diberikan. Para pelanggan juga boleh memperoleh kod reset melalui hotline TID rollover yang tersedia. Sebarang pertanyaan, hubungi hotline TID rollover. Universiti Teknologi Brunei UTB dan syarikat Heidelberg Materials Butra Sendirian Berhad menandatangani memorandum perjanjian bagi mengendalikan bersama projek penyelidikan simen komposit Portland PCC. Majlis diadakan petang tadi di universiti berkenaan.
Dr. Muhammad Saiful bin Haji Omar, pemangku Naib Chancellor UTB, dalam ucapan alu-aluannya berkata, kerjasama dengan Heidelberg Materials Putra Senduran Berhad telah berkembang daripada penempatan pelajar kepada kerjasama penyelidikan yang komprehensif. Kerjasama ini menunjukkan matlamat bersama kedua-dua pihak untuk memajukan sektor pembinaan. Menandatangani bagi pihak UTB, Profesor Dr. Muhammad Hasnain Isa, penolong Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi. Manakala Heidelberg Materials Putra Senduran Berhad, Dexter Bedils, pengurus loji. Penandatanganan menggariskan rangka kerja komprehensif termasuk kerjasama skop penyelidikan, pembangunan kapasiti, pertukaran pengetahuan dan matlamat mampan. Minggu Kesedaran Rintangan Antimikrob AMR sedunia disambut pada 18 hingga 24 November setiap tahun. Dengan sambutan tahun ini membawakan tema mendidik, menyokong, bertindak sekarang. Pagi tadi, pameran sempena sambutan Minggu Kesedaran AMR dilancarkan di lobi 5 Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha. Pelancarannya disempurnakan oleh Penyiran Dr. Khalifah bin Penyiran Haji Ismail, pemangku Ketua Pengarah Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan. Pameran bertujuan meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat bahawa AMR adalah satu isu kesihatan awam dan sosioekonomi yang segera selain kesaling hubungannya dengan pelbagai sektor. Apa yang kami harapkan ialah peningkatan kesedaran orang ramai dan pihak berkepentingan mengenai dengan apakah dia antimicrobial resistance ini, cara-cara untuk mengelakkan dan juga sort of like stop the spread of this antimicrobial resistance. Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasanah Bolkiah menganjurkan pertandingan mencipta infografik dan video yang diadakan melalui program Haya Ilal Arabiah. Program Haya Ilal Arabiah atau Mari Berbahasa Arab merupakan salah satu inisiatif Jabatan Pengajian Islam bagi mengukuhkan penguasaan bahasa Arab di samping memupuk semangat daya saing yang sihat dalam kalangan pelajar. Majlis diadakan di sekolah berkenaan. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong dengan kerjasama Muslimah dan kumpulan Belia Ibadur Rahman mengadakan majlis musabaqah Muratal Al-Quran. Pertandingan yang berlangsung selama 2 hari itu diadakan sempena 58 tahun pembukaan masjid. Majlis berlangsung semalam di masjid berkenaan. Penyertaan Persatuan Usahawan Muda Brunei YEAB dalam persidangan antarabangsa yang akan diadakan di Beijing, China pada Disember depan menunjukkan komitmen untuk memupuk usaha berdaya saing global selain menyokong matlamat Wawasan Brunei 2035 melalui rakan kongsi strategik serantau dan antarabangsa. Sehubungan itu, rombongan YEAB yang akan menghadiri persidangan berkenaan semalam mengadakan taklimat dan makan malam. Taklimat memberigakan mengenai pandangan menyeluruh berhubung persidangan antarabangsa tersebut dan menekankan kepentingan mengukuhkan kolaborasi rentas sempadan serta mempromosikan ekosistem keusahawanan di negara ini. Seorang lelaki tempatan diharapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan hari ini atas 2 pertuduhan. Muhammad Nur Azim bin Samri, 31 tahun, mengaku bersalah di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Excise 2006, iaitu memiliki 47 paket rokok pelbagai jenis dan 3 unit vape pod pelbagai jenis. Tertuduh mengaku bersalah dan dihukum denda sebanyak RM20,000 atau 20 bulan pemenjaraan jika gagal membayar denda. Kesemua barang terlibat dirampas untuk diserahkan kepada kerajaan bagi dimusnahkan. 11 orang warga negara asing ditahan oleh bahagian penguatkuasa undang-undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan semasa operasi Kabat Bersepadu kerana gagal mengemukakan sebarang dokumen yang sah.
Manakala 7 warga negara asing diberi notis rampasan oleh Jabatan Kastam dan Eksais Diraja kerana memiliki rokok. Jabatan Buruh turut mendapati beberapa buah syarikat melakukan kesalahan di bawah Akta Perintah Pekerjaan 2009. Operasi dikendalikan oleh bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan, Cawangan Bandar Seri Begawan dan Cawangan Kuala Belait di Mukim Sengkurong dengan kerjasama Biro Kawalan Narkotik, Jabatan Buruh, Jabatan Elektrik, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan beberapa unit di bawah pasukan Polis Diraja Brunei, Jabatan Siasatan dan Interpol. Sementara itu, seorang lelaki warga negara Bangladesh dijatuhi hukuman penjara 5 bulan dan 3 kali sebatan. Iman Hussein didakwa atas kesalahan Akta Imigresen iaitu tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresennya mansuh. 2 individu dikenakan kompaun atas kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian semasa operasi berasingan yang dijalankan oleh bahagian pelesenan dan penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Pang Janko dikenakan denda kompaun RM3,000 dan Kashim Sheikh didenda RM1,000 atas kesalahan membuang sampah. Individu-individu berkenaan diarahkan untuk menjelaskan denda kompaun dengan segera serta membersihkan kawasan yang telah dijadikan tempat pembuangan sampah yang menyalahi undang-undang. Jika gagal, kes akan dibawa ke mahkamah dan boleh membawa hukuman tidak melebihi RM3,000 bagi individu, manakala bagi syarikat tidak melebihi RM30,000 atau penjara tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali. Kejohanan Sukan Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam kali kedua melabuhkan tirainya petang tadi. Penutupan rasmi kejohanan berlangsung di Stadium Negara Hassanah Bolkiah, Berakas. Penyampaian hadiah kepada para pemenang acara olahraga disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Olahragawan-olahragawati Johan Keseluruhan, Naib Johan Keseluruhan dan tempat ketiga keseluruhan kejohanan menerima hadiah. Kejohanan mempertandingkan 7 acara sukan disertai oleh lebih 900 atlet pelajar. Kontingen Kluster 3 merangkul pingat emas dalam acara bola keranjang bahagian lelaki dan wanita Sukan Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam setelah menewaskan lawan masing-masing dalam perlawanan akhir semalam. Acara berlangsung di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat, Gadong. Acara akhir bahagian wanita Kluster 3 terus mendominasi permainan dengan kedudukan 46-28 menentang Kluster 2 dengan keputusan akhir 63 berbalas 32 pada suku terakhir. Sementara itu, dalam bahagian lelaki akhir, Kluster 3 menewaskan Kluster 1 dengan keputusan akhir 76 berbalas 72 sekaligus merangkul pingat emas. Pingat-pingat disampaikan oleh Awang Haji Ibnu Khairuddin bin Awang Haji Ibrahim, Pemangku Pengarah Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pendidikan. Kempen kejohanan Liga Sepak Takraw Taib bagi musim 2024 diadakan semalam di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanah Bolkiah, Berakas. Dalam aksi perlawanan pertama, pusingan separuh akhir menyaksikan Muara Spurs B meraih kemenangan 2-0 ke atas Seven Brothers dengan kiraan mata straight set 15-10, 15-9. Sementara itu, dalam perlawanan kedua, pusingan separuh akhir, Muara Spurs A mengalahkan pasukan Panglima Kota Batu dengan keputusan akhir 17-15, 12-15 dan 15-12.